sedang jiwaku mencurahkan pendaman. Sepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Bicara bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada seluruh penonton budiman walau di mana saja anda berada. Kembali bersiaran bertemankan saya, hos anda, Laili Kamaria Muhammad Jamil, yang dibawakan secara langsung menerusi Facebook Live Agensi Kelakar Malaysia dalam rancangan Bicara Minda edisi khas 10/10 2024 pada pagi ini. Dan sebagai makluman semua, ini merupakan Bicara Minda edisi khas siri kedua selepas kita berjaya melaksanakan Bicara Minda edisi khas siri pertama tanggal 9 September 2024 yang lalu. Dan untuk makluman tuan-tuan ya, jika tarikh 9/9 yang lalu adalah tarikh yang cukup istimewa, begitu juga dengan kali ini, yang mana tarikhnya juga cukup istimewa, iaitu 10/10 2024. Dan pada hari ini, kita akan mengupas topik yang sama menariknya, iaitu penilaian pematuhan akreditasi penuh program dan insentif yang diberikan oleh pihak Agensi Kelakar Malaysia kepada PPT terlibat dengan fokus utama adalah PPT dari kumpulan sasar kedua. Dan untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya hari ini, saya bawakan ke studio seorang tetamu yang cukup istimewa dan tidak asing lagi, iaitu Puan Mazinawati Mohamad, Pengarah Bahagian Audit Institusi. Setelah sepurnama tidak bersua, apa khabar Puan Mazinawati? Alhamdulillah Puan Laili, saya sihat sejahtera. Alhamdulillah, semakin cantik, semakin ceria, semakin ceria. Puan Laili juga. Alhamdulillah, terima kasih Puan. Baiklah Puan, misteri berkenaan diskaun 7% telah kita rungkaikan semasa edisi khas Bicara Minda 99 2024 yang lalu. Dan saya percaya penonton di luar sana juga pasti tidak sabar untuk mengetahui kupasan yang akan kita bawa pada Bicara Minda edisi khas 10/10 2024 pada hari ini. Dan sebagai mukadimah kepada Bicara Minda kita pada pagi ini, moleklah kiranya Puan memulakannya. Dipersilakan Puan. Okey, terima kasih Puan Laili. Saya ingin memulakan sesi ini dengan ucapan terima kasih kepada semua PPT kerana telah memberi sokongan yang padu kepada Bicara Minda 99 kerana kita telah pun dapati bahawa terdapat 7,000 penonton dan juga telah dimainkan sebanyak 7,000 video tersebutlah. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan sebagai permulaan saya rasa elok kalau kita mulakan sesi ini dengan sedikit pengenalan ataupun imbas kembali tentang proses yang perlu dilalui oleh sesuatu program di PPT. Okey, kalau dilihat di dalam slide tersebut, untuk program yang biasalah ya Puan Laili ya, kita ada program proses PA ataupun penilaian akreditasi sementara, di mana proses ini adalah proses awal lah sebelum satu-satu program itu ditawarkan ya. Kemudian selepas penilaian tersebut, dia akan dapat keputusan sama ada tolak, lulus secara PA bersyarat ataupun lulus tanpa syarat lah. Bagi yang lulus bersyarat, maka perlu ada satu lagi proses penilaian, dan selepas itu maka proses selanjutnya adalah proses FA, di mana akreditasi penuh lah yang kita panggilnya. Untuk proses ini pun sama juga dari segi keputusannya, lulus FA bersyarat, tidak bersyarat ataupun tolak akreditasi. Jika sekiranya proses tersebut telah pun selesai, maka datanglah proses yang baru ni lah, proses yang kita nak bicarakan pada hari ini, atau proses itu pematuhan akreditasi, di mana 5 tahun sekali atau dalam tempoh-tempoh tertentu kita akan datang untuk melihat semula. Kita panggil proses pematuhan akreditasi penuh, iaitu dalam secara ringkasnya CE lah, Compliance Evaluation, yang mana keputusannya adalah kekal akreditasi bersyarat ataupun kekal akreditasi tanpa syarat.
ataupun notis niat batal lah, itu yang kita tak nak tu kan. So ini adalah secara amnya proses-proses yang perlu dilalui oleh setiap program, dan apa yang kita nak bicarakan pada hari ini adalah yang ketiga. Puan Lali, dari segi bayaran, kalau boleh saya sentuh sikit sebab ada yang keliru tentang bayaran. Sebenarnya tak semua proses itu kita charge. Kalau untuk PA, of course kita ada charge yang kita kena, fee yang kita kenakan berdasarkan tahap-tahap dan sebagainya. Dan semasa lulus pematuhan, kalau dia lulus PA bersyarat, kita juga akan kenakan charge untuk menilai semula syarat-syarat yang dikenakan lah. Kemudian FA, bila FA tersebut memang ada kadar tertentu yang perlu dibayar oleh PPT. Dan jika sekiranya program tersebut mendapat lulus akreditasi bersyarat, sekali lagi ada fee yang dikenakan, ada charge yang dikenakan, di mana mengikut perkadaran yang kita telah tetapkan lah. Kemudian semasa pematuhan, pada hari ini pun ada juga yang kadar charge yang kita kenakan. Walau bagaimanapun, untuk yang kekal akreditasi bersyarat tidak ada charge yang kita kenakan lah. Untuk fokus kali ini, saya rasa saya elok kalau saya maklumkanlah berapakah kadar charge yang kita kenakan untuk proses CE lah. Okey, kalau tengok dalam slide tu, untuk diploma ke bawah sebanyak RM7,000, manakala untuk ijazah sarjana muda ke atas adalah RM10,000. Jadi kepada semua penonton budiman di luar sana, promo kita hari ini adalah berkenaan dengan pematuhan akreditasi penuh program yang dilaksanakan oleh Unit Pematuhan Akreditasi Bahagian Audit Institusi, seperti yang dinyatakan oleh Puan Mazinawati sebentar tadi ya. Kalau kita lihat di slide tersebut, CE itu adalah Compliance Evaluation. Okey, Puan, topik kita sama, tapi adakah kandungan taklimat 99 sama atau ada perbezaan dengan taklimat kita pada hari ini? Dan sekiranya berbeza, apakah perbezaan itu? Ya, semestinya berbeza. Ada serupa tapi tak sama. Orang kata serupa tapi tak sama. Nampak macam serupa tapi tak sama sebenarnya. Memang topik ni adalah pematuhan akreditasi juga. Walau bagaimanapun ada perbezaan lah dari segi, yang pertama dari segi kumpulan. Kalau lihat dalam slide tu, kumpulan 622 PPT kita pecahkan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama itu yang sebenarnya yang audiens kita untuk 9 tempoh hari, di mana kumpulan satu ini adalah PPT yang jadual penghantarannya kita tetapkan pada 2026. Yang ini PPT yang ada program yang sedikit lah, 1 hingga 50 program. Manakala untuk hari ini adalah kumpulan kedua, di mana jadual penghantarannya kita tetapkan pada 2027. Yang mana untuk kelompok ini, majoriti PPT mempunyai program yang lebih besar, 50 program lah, lebih 50 program. Jadi yang itu dari segi kumpulannya berbeza. Bila kumpulannya berbeza dari segi jumlah program, sudah tentu ada information ataupun maklumat yang kita maklumkan tu berbeza. Yang pertama dari segi garis masa. Garis masa yang kita berikan untuk PPT kumpulan 1 tu lebih pendek lah berbanding garis masa yang kita berikan untuk kumpulan 2, kerana dia melibatkan banyak program ya. Dan yang ketiga, dari segi yang tadi, yang pertama kumpulan berbeza, yang kedua dari segi garis masa, dan yang ketiga adalah dari segi diskaun. Jumlah diskaun ataupun kadar kotanya berbeza. Kadarnya sama tetapi dari segi kotanya berbeza dan garis masa ataupun pembayaran dan sebagainya tu sedikit berbeza lah berbanding yang kita kumpulan 1 yang mana kita akan bicarakan nanti. Okey, baik Puan. Jadi berdasarkan kepada taklimat Puan sebentar tadi, PPT telah dipecahkan kepada dua kumpulan. Betul. Okey. Jadi bila ada dua kumpulan ni Puan, adakah PPT boleh memohon untuk menukar kumpulan tersebut? Nak tukar kumpulan. Betul Puan.
Okey, nak tukar kumpulan kita tak benarkanlah, sebabnya kita telah pun menetapkan ataupun menyusun kita punya garis masa tu satu. Kemudian sebab kita memikirkan kalau kumpulan kecil mungkin keputusannya lebih cepat dan sebagainya. Dan juga kita juga telah menyusun di pihak MQA dari segi tenaga kerjanya, kita memang menetapkan sebegitu sebab kita ada plan lah untuk mengambil pekerja-pekerja dan sebagainya lah, pegawai-pegawai untuk menguruskan supaya lebih lancar. Okey, baiklah Puan. Boleh saya recap semula bagi mereka yang pertama kali mendengar penerangan kita pada hari ini, apakah punca kuasa dan objektif pematuhan ini? Ya, terima kasih Puan Ali atas soalan tersebut. Memang kita bergerak berdasarkan punca kuasa yang diberikan kepada MQA. Ada dua sumber punca kuasa lah. Yang pertama peraturan audit institusi 2011 dan juga akta MQA itu sendirilah pada tahun 2007 lah. Okey, untuk yang saya ingin memetik dari segi peraturan MQA audit institusi bahagian 1 subsection 3G yang menetapkan bahawa MQA boleh menjalankan penilaian pematuhan program atau kelayakan PPT yang telah pun memperolehi akreditasi penuh. Maksudnya penilaian kalau dia dah dapat akreditasi penuh, maka memang kita package lah, kita datang sekali, jangan kata tak nak pula kan. Sebab kita memang berdasarkan peraturan tersebut memang kita datang selepas dapat FA. Kemudian objektif audit seperti yang saya maklumkan tadi, disebabkan tempoh akreditasi itu adalah perpetual, maka kita datang untuk memastikan pengekalan dan peningkatan kualiti program dilaksanakan secara berterusan oleh PPT. Kita tak naklah ada kualiti yang menurun pula lah. Okey, berkaitan dengan akta pula, saya ingin memetik dari segi pemberitahuan mengenai audit institusi di subsection 16.1, di mana kita dinyatakan di situ dengan jelas lah kalau nak menjalankan audit institusi, maka agensi itu merujuk kepada MQA akan mengeluarkan satu pemberitahuan bertulis kepada PPT untuk memaklumkan bahawa kita akan pergi untuk menjalankan audit institusi tersebut. Dalam surat tersebut ataupun pemakluman perlulah dinyatakan tarikh, masa, tempat dan juga dokumen yang kita perlukan untuk membuat penilaian, dan juga tempoh dokumen perlu diserahkan kepada MQA. Berkaitan dengan tindakan ataupun jemputan MQA tadi, MQA telah pun mengambil tindakan untuk menjemput PPT pada 20 Ogos 2024, di mana MQA telah pun mengeluarkan satu pemberitahuan bertulis kepada 622 PPT, yang mana kita ada maklumkan 6 perkara. Perkara pertama, senarai dan jumlah program yang perlu lalui penilaian pematuhan. Yang kedua, charge bagi setiap program dan keseluruhannya, sebab berbeza kan, tadi saya maklumkan kadar kan. Kemudian yang ketiga, tarikh penghantaran dokumen, kita maklumkan awal lah. Yang keempat, format dokumen apa yang perlu dikemukakan kepada MQA, kadar diskaun dan kriteria umum untuk mendapatkan diskaun, dan akhir sekali tarikh taklimat. Jadi tarikh taklimat pada hari ini memang telah pun dimaklumkan kepada PPT sedari 20 Ogos 2024 lagi. Dah lama ya Puan? Dah lama dah. Bagi makluman ni. Okey Puan, rentetan daripada slide atau punca kuasa sebentar tadi, saya ada terbaca di para 3 berkenaan kegagalan PPT untuk menghantar dokumen dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, jadi apakah implikasinya yang akan berlaku sekiranya PPT gagal berbuat demikian Puan? Okey, tajam mata nampak Dah pakai 4 mata ni Puan. Okey, saya pun 4 juga. Okey, section 16 subsection 3 memang dinyatakan dengan jelas lah, jika sekiranya tidak diserahkan dalam tempoh yang ditetapkan, maka perakuan akreditasi sementara ataupun perakuan akreditasi yang dikeluarkan di bawah akta ini boleh dibatalkan. Jadi memang kita akan bagi notis niat batal lah. Notis niat batal lah. Okey, baiklah. Ini merupakan kupasan yang cukup padat dan menarik daripada pengarah bahagian audit institusi Puan Mazinawati binti Muhammad. Baiklah, kepada penonton di luar sana, kita akan berhenti berehat untuk seketika, kembali selepas ini. Kopi dulu Pak, santai saja di sana.
goreng pak, gula Jawa. Matahari telah berjanji, dia akan datang esok pagi. Tersenyumlah, santai saja. Kembali kita bersiaran secara langsung di laman Facebook Live Agensi Kelaikan Malaysia. Dan kepada penonton di luar sana, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, jangan lupa untuk terus ajukan pertanyaan anda di laman chat Facebook MQA dan kita akan menjawab semasa sesi Q&A nanti. Baiklah Puan, sebelum kita berehat seketika sebentar tadi, Puan ada nyatakan berkenaan dengan surat bertarikh 20 Ogos 2024 yang telah pun diberikan kepada 622 PPT. Betul. Okey Puan. Jadi bolehkah saya tahu berapakah jumlah sebenar program yang terlibat? Yang terlibat ya, Puan Lali, agak besar jumlahnya. Sebanyak 4,048 program. 4,048 program. Oh, banyak tu Puan. Banyak sangat. Okey, jadi bagaimana MQA pastikan yang semua maklumat akan segera sampai kepada PPT tersebut, dan adakah MQA masih menggunakan kaedah manual seperti menghantar surat ataupun adakah sebarang kaedah terkini yang digunakan? Okey, dari segi kaedah ni memang kita ada buat pembaharuan lah, di mana kita tidak lagi menghantar surat seperti biasa, iaitu seperti fizikal. Kita telah pun mengemukakan surat secara email kepada 622 PPT dan juga kita ada menyatakan ataupun menyertakan pautan senarai program dan charge penilaian dan tarikh yang perlu kemukakan permohonan penilaian pematuhan akreditasi penuh lah. So di dalam surat tersebut ada dinyatakan ataupun diletakkan pautan dan juga QR code lah. Sekarang ni semua orang guna QR code kan, jadi kita menggunakan QR code supaya lebih mudah. Jadi PPT hanya perlu scan QR code tersebut ataupun ikuti link yang kita sertakan untuk mendapatkan senarai program dan charge yang terlibat lah. Jadi ada sedikit perbezaan lah dibanding dulu, sebab kalau kita nak menghantar 622 PPT dengan beribu-ribu program tu, kalau orang dulu dia ada pakai stamp. Okey, habis dah. So, kita menggunakan kaedah yang baru yang lebih memudah dan kita dapati memang sangat berkesan lah. Jadi bila PPT telah pun scan QR code tersebut, dia akan membawa kepada paparan yang dinyatakan di situ, kita paparkan di sini semula. PPT perlu masukkan nombor token yang telah diberikan, kemudian masukkan juga ID PPT. Selepas masukkan dua perkara ini, maka akan terpancarlah ataupun terpaparlah nama universiti yang berkaitan dan juga jumlah program serta bila tarikh penghantaran dokumen dan jumlah charge penilaian yang perlu dibayar kepada MQA untuk penilaian yang berkaitan lah. Dan selari daripada selepas itu di paparan yang kedua ataupun di muka surat yang seterusnya adalah berkaitan dengan senarai program dan charge perkhidmatan yang kita kenakan lah. Maksudnya PPT boleh semak lah dari segi nama program, apakah nama program yang akan perlu lalui proses penilaian pematuhan akreditasi dan juga kod program, adakah tepat dan sebagainya. Dan juga charge penilaian kita akan nyatakan setiap satunya dan selain daripada jumlah yang tadilah. Jadi itu maklumat yang kita kemukakan pada PPT melalui surat yang email lah, kita hantar email. Tapi sebentar tadi saya ada nampak token tu Puan. Macam mana PPT nak dapatkan token tu? Soalan yang sangat valid, di mana walaupun kita dah hantar 20 hari bulan 8, tetapi ada lagi soalan-soalan yang kita dapat daripada PPT. Macam mana nak dapat token? Sebenarnya token ini kita dah bagi ataupun kita emailkan kepada PPT pada 21 hari bulan 8. Tadi kita hantar surat 20 hari bulan. 21 hari bulan 8 kita ada hantar email lagi kepada alamat email yang sama, memaklumkan nombor token PPT. Jadi bagi mereka ataupun PPT yang masih belum tahu tokennya, so silalah
semak email pada tarikh yang kita nyatakan tadilah, yang saya nyatakan tadi. Tapi MQA telah menghantar email tu dah lama lah Puan, sebelum daripada Bicara Minda yang sesi pertama lagi kan. Jadi sekiranya PPT untuk kumpulan kedua ni ada yang tak dapat nak cari balik email tu, jadi bagaimana tu Puan? Dah delete email tu, betul Puan? Delete. Tak adalah. Okey, untuk mereka ataupun PPT yang gagal mengesan email tersebut, maka bolehlah sentiasa menghubungi kita, sebab dalam surat yang kita nyatakan tu memang kita dah nyatakan 3 orang pegawai yang dikhususkan untuk pertanyaan berkaitan dengan email ataupun senarai program yang berkaitan lah. MQA sedia membantu ya Puan? MQA sedia membantu. Sayang PPT. Okey, jadi untuk soalan seterusnya Puan, kenapa ada program yang ditawarkan oleh PPT tidak termasuk dalam senarai? Okey, kita akan keluarkan daripada senarai adalah program badan profesional, program yang selesai proses conversion TVET lah, program TVET. Kalau dia dah selesai program conversion TVET ataupun yang sedang melalui proses conversion TVET, maka kita akan keluarkan. Program yang henti dan telah serah sijil, kalau dia dalaman dia cakap henti tapi dia tak serah sijil, kita tak tahu, kita tetaplah letak sebagai salah satu programnya. Dan juga program yang belum sampai giliran pematuhan, maksudnya kita akan pergi next fasa lah. So program-program ini yang kita keluarkan daripada senarai program yang kita letak di dalam QR code tu lah. Pautan yang kita menyatakan tadi tu. Selain daripada itu Puan Lali, kita juga ada nyatakan beberapa maklumat yang penting lah. Kalau boleh tengok dalam slide tersebut, kita nyatakan kalau nak bayar, macam mana kaedah bayar, kod bilanya berapa, dan rujukan 1 dan rujukan 2 apa yang perlu dinyatakan semasa buat pembayaran pun kita ada nyatakan di situ, supaya memudahkan satu dokumen untuk rujukan banyak perkara lah. Kita tak nak lagi banyak dokumen supaya memudahkan PPT untuk merujuk. Jadi kegagalan PPT untuk mengambil tindakan seperti nyatakan juga kita nyatakan di situ dari segi implikasinya, supaya kita teluslah, maksudnya jika sekiranya gagal, apa yang akan berlaku untuk setiap program yang gagal dikemukakan tepat pada waktunya. Di samping itu, kita juga nyatakan tarikh sesi taklimat pada hari inilah 10 hari bulan 10 seperti mana contoh tu, dan supaya mereka lebih bersedia untuk melihat kita di sini pada pagi inilah. Di samping itu, kita juga ada disertakan format dokumen permohonan. Kalau ikutkan, ada banyak orang tanyalah berkaitan dengan format dokumen, macam mana nak dapatkan format dokumen yang format baru ni kan. Sebenarnya telah pun ada dalam satu surat tersebut. So memang boleh rujuk kepada surat yang sama pada 20 hari bulan 8 2024 untuk mendapatkan format dokumen yang perlu dikemukakan kepada MQA. Jadi inilah caranya bagaimana PPT untuk dapatkan format dokumen ya Puan? Betul tu. Okey, soalan seterusnya, adakah PPT berstatus SWA akreditasi perlu menggunakan format dokumen yang sama? I see. Untuk program PPT SWA ni, walaupun mereka perlu untuk memastikan bahawa proses penilaian tu, perjalanan tu adalah sama, PA, FA, pematuhan, walau bagaimana, dan area juga adalah sama, area penilaian ada 7 penilaian berdasarkan COPA. Walau bagaimanapun, untuk format dokumen mereka diberi kebebasan lah untuk menggunakan format yang mana yang mereka rasa bersesuaian untuk yang, jadi mereka tidak wajiblah pakai format yang terkini. Okey Puan, saya rasa semakin lama semakin menarik kupasan yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi untuk itu kita berhenti berehat untuk seketika. Nantikan kupasan yang lebih menarik selepas ini. Kepada tuan-tuan yang telah kami jemput, mari kita dengarkan pelbagai lagi input, yang mana sangat penting, yang mana perlu tahu, yang mana perlu hadam, yang mana perlu hadap. Merdu suaranya ya Puan, buat santapan halwa telinga. Betul tu. Bak bulu perindu ditiup angin tak kalah dini hari. Benar ke Maria?
Okey. Jarang ada orang panggil saya Kamaria ni Puan. Special tu. Special dan special untuk bicara minda kita hari ini. Okey, baiklah Puan, untuk kupasan yang seterusnya kita akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan tindakan susulan oleh pemberi pendidikan tinggi setelah mereka mendapat surat jemputan daripada MQA. Jadi untuk soalan yang pertama daripada saya berkaitan dengan topik kita kali ini, apakah langkah yang perlu diambil oleh PPT? Okey, memang ada langkah-langkah tertentu lah yang perlu diambil oleh PPT selepas mendapat surat jemputan. Kalau lihat di dalam slide tu, ada 4 langkah utama lah. Yang pertamanya untuk teliti senarai program dan pastikan senarai yang kita kemukakan tu adalah tepat. Dia kena pastikan, PPT kena pastikan sama ada program tu adalah program aktif dan juga program bukan dari kalangan program badan profesional ataupun yang sedang ataupun telah lalui proses conversion. Jadi kena telitilah dari segi senarai program. Kemudiannya jika dapati program tersebut tidak tepat, maka segera hubungi MQA. Kita ada nyatakan nama pegawai yang perlu dihubungi. Di mana bagi program-program yang henti contohnya ya, perlu serahkan sijil akreditasi, sebabnya selagi mana tidak serahkan sijil akreditasi maka kita anggap sebagai program itu masih lagi aktif lah. Kemudian yang ketiga, bagi program yang phase out, kita masih anggap sebagai program itu sebagai program aktif lah. Jadi memang akan ada kita nyatakan atau kita kekalkan sebagai salah satu program yang perlu melalui proses penilaian akreditasi. Untuk langkah yang ketiga, selepas dah kena pasti dan sebagainya, kena kemaskini ESP, di mana yang ini saya nak maklumkan jugalah tarikh akhir kumpulan 2 yang ini berbeza sikit daripada kumpulan 1. Tarikh akhir kumpulan 2 untuk kemaskini adalah pada 30 November 2024. Kalau untuk kumpulan 1 kita bagi sebulan, tapi yang ini kita bagi 2 bulan lah sebab kita tahu yang PPT ada banyak program. Jadi kita bagi tempoh yang agak panjang lah untuk kemaskini ESP. Kemudian langkah yang keempat, yang ini yang penting dibincangkan di peringkat PPT, di mana mereka perlulah bincang kebaikan, keburukan dan sebagainya untuk putuskan sama ada nak hantar awal iaitu tahun 2025 ataupun kekal dengan jadual 2027. Kalau dia nak rebut diskaun maka dia kena hantar 2025 lah Puan Alia. Okey. Kemudian rentetan daripada itu, selepas buat perancangan tersebut, dah buat keputusan sama ada nak hantar awal ataupun kemudian, maka perlulah mohon bajet tahunan yang mencukupi. Jadi nombor 3 pula, perlulah rancang gerak kerja untuk memastikan dapat hantar tepat pada jadual. Saya maklumkan perkara ini amat penting lah ya, sebab kita dapati bahawa kalau berdasarkan pengalaman terdahulu daripada program-program yang kita jemput, memang hanya 25% sahaja yang datang tepat pada waktu kerana alasannya sama ada dokumen belum sempat disediakan ataupun tidak ada bajet. Jadi sebenarnya kita maklumkan awal supaya PPT boleh merancang dan berbincang supaya tahulah gerak kerja yang perlu diikuti bagi memastikan dapat hantar tepat pada jadual. Jadi perancangan awal oleh PPT itu sangat penting. Betul tu. Jadi bagaimana pula kalau ada PPT berhasrat untuk pindah premis? Okey, saya kira ini satu soalan yang sangat famous ya Puan. Dan apakah yang perlu mereka lakukan? Kalau PPT yang telah pindah premis, maka dia perlulah melalui proses pindah akreditasi sebab kita ada keluarkan satu surat makluman juga tentang proses dan prosedur untuk pindah akreditasi. Dia perlu memohon dahulu kepada MQA untuk melaksanakan proses penilaian pindah akreditasi. Selepas itu barulah kita boleh masuklah untuk pematuhan. Ya. Okey. Jadi dan yang terakhir sebelum kita berhenti berehat Puan, apakah maklumat penting yang PPT perlu tahu sekiranya mereka ingin menghantar dokumen lebih awal atau mengikut jadual yang ditetapkan? Ya, ada 2 perkara penting yang perlu dipertimbangkan. Perlu hadam macam dalam tadi lagu tadi, perlu hadam tentang format dokumen permohonan dan juga tawaran diskaun daripada segi kadar, kota dan kaedah tempahan diskaun.
Yang dua perkara ni amat penting supaya PPT faham dan juga cakna untuk membuat keputusan yang mana akan melibatkan garis masa tertentu lah, komitmen tertentu. So untuk setiap satunya tu kita akan kupas sebentar lagi. Okey, nampaknya padat sungguh informasi yang diberikan untuk topik kali ni ya Puan. Jadi semua PPT perlu hadap dan juga perlu hadam. Bertepatanlah dengan lagu selingan iklan kita sebentar tadi. Okey, apa kata kita berehat dulu untuk seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan bersambung sekejap saja lagi. La 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 la. Wow. Apa? Tiada lagi MQA 04? Wow! Yeay! Janganlah put keliling kampung, naik basikal pakai sarung, minum air dan naik kembung, sakit perut seperti telur. Janganlah put keliling. Kembali bersiaran bersama saya di studio bersama Puan Mazrinawati Muhammad, pengarah bahagian audit institusi. Baiklah, terhibur betul hati Adinda dengan iklan-iklan yang disajikan sebentar tadi. Gembira sekali Sang Arjuna menaik basikal dengan berita gembira yang disajikan ya Kekanda. Ya betul tu, kita mengharapkan supaya PPT pun teruja dan gembira seperti Arjuna tadilah. Diharapkan begitulah hendaknya. Okey, baiklah. Untuk topik yang seterusnya, saya ingin bertanya berkenaan dengan tiada lagi MQA04. Jadi jika sebelum ini PPT perlu menghantar dokumen penilaian MQA04, namun kini jika tiada lagi MQA04, apakah bentuk format dokumen permohonan yang terkini? Ya betul. Kita format dokumen permohonan pematuhan memang akan berbeza. Kalau lihat sekali imbasnya dalam slide tersebut, PPT tidak lagi perlu kemukakan keseluruhan maklumat semasa permohonan lah, sebab kita bahagikan maklumat tersebut kepada dua fasa, di mana fasa pertama maklumat untuk PPT kemukakan semasa permohonan, itu fasa pertama, dan fasa kedua adalah maklumat untuk PPT sediakan semasa lawatan. Jadi kalau MQA 04 dahulu kita minta semua maklumat, tapi kali ini kita pecah kepada dua supaya tidak membebankan kepada PPT dan tidak ada lagi lah kekangan-kekangan seperti penat buat dokumen ataupun perlu mengambil masa yang lama untuk membangunkan dokumen-dokumen bagi banyak program lah. Jadi kalau bolehlah saya sepintas lalu, kandungan dokumen permohonan dalam dokumen tersebut, ini dokumen semasa nak menghantar kepada MQA lah, ada 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Untuk maklumat bahagian A, ini maklumat umum PPT lah, ini normal lah, maksudnya tak banyak maklumat yang kita minta. Bahagian B, maklumat asas program. Bahagian C, status pematuhan syarat khusus dan bukti pematuhan syarat lah untuk yang FA dan sebagainya. Untuk bahagian D adalah bahagian yang kita akan bicarakan pada hari ini, iaitu maklumat penilaian pematuhan akreditasi program. Yang ini kalau lihat ya, untuk di slide tersebut, dari segi kandungannya, kalau dulu seperti yang saya maklumkan tadi, kena ada 7 area penilaian daripada pembangunan dan penyampaian program sehingga pemantauan, semakan semula dan penambahbaikan kualiti berterusan. Semua kena ada, dan setelah lengkap barulah kita mulakan proses penilaian dengan lantikan panel dan sebagainya. Maka untuk kali ini kita mengurangkan bebanan PPT di mana terdapat 3 area yang kita tidak minta langsung lah pada awal permohonan tersebut. Kita hanya ada area 1, area 2, area 4 dan area 7 sahaja. Tak banyaklah area yang perlu dikemukakan. Dan dari segi maklumat pula, jumlah maklumat yang kita minta pun tak banyak. Untuk area 1 ada 3 perkara sahaja, area 2 ada 1 perkara, untuk area 4 ada 5 perkara dan area 7 ada 3 perkara sahaja yang kita minta. Dan secara totalnya
12 perkara sahaja yang perlu PPT masukkan dalam dokumen semasa ingin mengemukakan permohonan kepada MQA. Jadi lebih ringkas, lebih mudah dan kita harap ini akan membantu PPT untuk mengikut jadual seperti yang kita nyatakanlah. Jadi kalau boleh saya nak jelaskan lagi maklumat berkaitan kandungan dokumen permohonan dari segi bidang satu. Tadi saya dah mention 3 perkara. Inilah perkara yang perlu dikemukakan dari segi pelaksanaan PEO dan bukti pengukuran PEO, PLO dan CLO, proses tindakan penambahbaikan yang berkaitan dan juga jawatan kuasa yang terlibat, struktur kurikulum, matrik VOK lah, ini untuk program komputeran, dan maklumat khusus bagi macam table 4 lah ya. Kemudian bidang 2 ada 1 tentang proses rating dan maklumat semakan semula bahan penilaian. Bahagian 3 tak ada, bidang 3 tak ada. Bidang 4 ada 5 perkara seperti yang dinyatakan. Bidang 7 ada 3 saja sebab dari segi carta organisasi dan terma rujukan unit jaminan kualiti, jadual pelaksanaan pemantauan dan semakan semula program yang berkaitan, dan laporan semakan semula program serta tindakan susulan yang telah diambil oleh PPT. Jadi ini adalah kandungan-kandungan dokumen yang perlu dikemukakan oleh PPT semasa hantar kepada MQA lah. Masa hantar kepada MQA. Okey. Bila maklumat tersebut telah diringkaskan, adakah bermakna cakupan penilaian pematuhan juga akan berkurangan, dan adakah ini bermakna MQA tidak lagi menilai keseluruhan area pun? Oh, tidak begitu. Maklumat kita letakkan berdasarkan fasa keperluan, tetapi dari segi cakupan penilaian adalah masih lagi sama, di mana kita masih lagi menggunakan pakai 7 area, 7 bidang yang seperti nyatakan dalam COPA, dan penilaian juga masih lagi sama tertakluk kepada standard-standard COPA yang berkaitan lah. Maksud tidak ada pengurangan terhadap skop penilaian. Adakah MQA benar-benar yakin yang PPT boleh kemukakan dokumen dalam tempoh yang ditetapkan? Sebenarnya kita sangat positif lah sebenarnya. MQA yakin yang PPT boleh mengambil tanggungjawab ini kerana kita telah pun membuat ujian rintis terhadap 115 program yang mana kita telah pun menetapkan tempoh tertentu untuk mereka kemukakan, PPT kemukakan program dokumen yang kita nyatakanlah. Jadi 88% program berjaya dikemukakan dalam tempoh yang diberikan, iaitu 2 hingga 2,5 bulan, bukan tahun, bulan maksudnya. Dalam tempoh yang bertahun ini, maka saya rasa memang kita yakin yang PPT dapat laksanakan dengan baiklah. 88% tu sebenarnya ada satu nombor yang besar lah Puan pada saya. Betul, sebab sebelum ni hanya 25% sahaja. 25%. Jadi kalau ikut graf tu memang kita boleh nampaklah perbezaannya pun. Dan 25% itu adalah dalam tempoh bertahun, setahun, 2 tahun. Tapi yang ini kita bagi masa 2 hingga 2,5 bulan dan mereka boleh berjaya kemukakan. Jadi memang kita amat positif lah bahawa PPT mampu laksanakan tugasan ini. Jadi ini bermakna MQA benar-benar yakin ya Puan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baiklah, kita akan berhenti berehat untuk seketika semula dan jangan ke mana-mana. Kita akan bersama selepas ini dengan kupasan topik yang paling dinanti-nantikan oleh semua penonton di luar sana, iaitu 7% diskaun. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Tuan. Baiklah tuan-puan, kamu semua sudah tahu tentang 7%? 7% tu apa, Puan? Sama begini kan, Puan? Benar, tepat sekali. Puan-puan, saya mau tanya, 7% ni untuk apa ya? Saya tahu puan. 7% tu adalah tawaran diskaun yang MQA kasih untuk penilaian pematuhan kan puan? Gelega otak Cik Su. Ini julung kalinya MQA kasih diskaun begini tau. Semua PPT boleh dapatkah? Atau ada hadnya? Bila PPT boleh dapat tu ya? Dalam masa terdekat kah puan? Puan-puan, bagaimanakah cara untuk mendapatkannya, Puan? Sabar. Kita tunggu selepas ini.
bermacam ragam ya Puan. Cikgu Murni sampai sengit kacamatanya. Kasihan ya. Kasihan sangat. Kasihan sangat. Puan, Ya. jika di permulaan sesi Puan ada maklumkan antara perbezaan kandungan taklimat 99 dan 10-10 adalah berkaitan slot diskaun. Jadi, ini adalah slot yang paling sesuai untuk saya tanyakan soalan. Apakah perbezaan yang Puan maksudkan di awal sesi tadi? Saya dah terikut-ikut gaya Cikgu Murni, Puan. Pengaruh rakan sebaya nampaknya. Begitulah nampaknya. Baiklah Kamaria, memang ada perbezaan dan persamaan antara maklumat dalam kumpulan 1 dan kumpulan 2. Seperti kalau lihat dalam slide yang kita sediakan itu, kalau dari segi kadarnya masih lagi sama, 7%. Tidak lagi berbeza lah, maksudnya 7% tu memang itu kadar yang diberikan untuk kumpulan 1 dengan kumpulan 2. Walau bagaimanapun sedikit berbeza dari segi kota kumpulan 2 adalah berbeza berbanding kumpulan 1, di mana kumpulan 1 kita tetapkan sebanyak 200 kota, manakala untuk kumpulan 2 ada 400 kota lah. Dari segi tarikh tempahnya juga berbeza. Kalau tarikh tempah untuk tempah slot diskaun untuk kumpulan 1 kita tetapkan pada 8 hari bulan 10, tetapi ini disebabkan kita rasa PPT yang banyak programnya perlu betul-betul buat keputusan kerana melibatkan banyak dari segi kewangan, maka kita berikan masa sehingga tahun 2025, di mana tarikh tempah slot diskaun kita tetapkan pada 8 hari bulan 1 2025. Kemudian dari segi, kalau boleh saya teruskan dari segi garis masa ya, Kamaria. Silakan Puan Majina Wati. Dari segi garis masa dan komitmen PPT kumpulan 2 yang berjaya dapat diskaun lah ya. Kita start daripada mula lah. Kita mula 20 Ogos, kita maklumkan surat kepada PPT tentang senarai program dan charge yang berkaitan. Kemudian kita laksanakan pada hari ini untuk kumpulan 2 adalah taklimat kepada PPT tentang kaedah untuk dapatkan diskaun dan juga borang-borang yang berkaitan yang perlu dikemukakan kepada MQA pada tarikh yang ditetapkan. Kemudian kita juga nyatakan ataupun kita tetapkan 30 November 2024 sebagai tarikh akhir kemaskini ESP bagi PPT kumpulan 2. Dan seterusnya kita buka slot diskaun pada 8 Januari 2025 untuk PPT yang kumpulan 2 menempah slot lah sebanyak 400 kuota yang saya maklumkan tadi. Kemudian pada Februari MQA akan maklumkan keputusan dan kita akan keluarkan satu pemakluman tentang charge terkini lah selepas tolak diskaun yang kita berikan. Kemudian kita bagi masa 1 Mac hingga 12 Mei 2025 untuk PPT uruskan pembayaran kepada MQA. Jadi kita kalau tengok dia punya sela masa tu agak panjang supaya PPT dah ada ruang dan dalam menyediakan bajet dan sebagainya. Kemudian selepas itu barulah PPT kemukakan dokumen dan bukti pembayaran bagi 400 program lah kepada MQA. Selepas itu kita akan adakan lawatan, ini anggaran lah dalam bulan Julai hingga September, di mana kita akan berhubunglah dengan PPT untuk menetapkan tarikh-tarikh lawatan. Jadi ini adalah garis masa yang perlu diingat oleh PPT dalam menentukan sama ada nak hantar awal, nak hantar lambat dan sebagainya lah. Jadi berdasarkan slide garis masa ni Puan, saya rasa saya ingin bertanyakan soalan yang popular ya Puan. Okey, disebabkan ini merupakan kumpulan SASA yang baru, jadi soalan saya adalah apakah implikasi sekiranya PPT yang berjaya mendapat slot diskaun tersebut tetapi tidak dapat mengemukakan charge atau dokumen tepat pada waktunya? Okey, bagi PPT yang telah pun sebagai contoh pada 8 Januari dia telah pun berjaya mendapat tempahan slot diskaun dan kita telah maklumkan pada Februari 2025, tetapi dia gagal untuk membuat pembayaran ataupun mengemukakan dokumen, maka kelayakan untuk mendapat diskaun tersebut terbatal. Maka dia perlulah menghantar ke semulalah pada jadual yang asal
Okey. Jadi ini merupakan peringatan penting kepada semua PPT yang terlibat. Sekiranya anda berjaya merebut slot diskaun tersebut, pastikan anda membuat pembayaran charge dan mengemukakan dokumen tepat pada masanya, kerana kegagalan anda untuk mengemukakan charge dan juga dokumen pada waktu yang ditetapkan akan membuat diskaun tersebut ditarik Kelayakan ataupun kelayakannya untuk mendapat diskaun tu ditarik balik lah. Maknanya anda gagal untuk mendapatkan diskaun tersebut lah. Betul. Sebab ianya akan automatik terbatal. Sejak bicara minda yang lalu, MQA banyak terima soalan bertubi-tubi lah. Berbaloi ke kami nak rebut diskaun 7% ni Puan? Jadi saya naklah bertanya kepada Puan Mazinawati, berbaloi ke Puan nak rebut diskaun ni? Nak tahu berbaloi ataupun tidak, kita tengok selepas ini. Ini mana suratnya? Sudah baca ke belum ini? Tuan Haji, Saya. dengar kata MQA ada bagi 7% diskaun. Baik betul MQA tu bagi diskaun kan Tuan Haji? Iya, begitulah. Tapi berbaloikah kalau kita rebut diskaun tu? Mari kita buat kira-kira dululah. Tuan penasihat, Ya Tuan Haji. coba kira. Boleh Tuan Haji. Kalau ikutkan surat jemputan MQA, katanya kita perlu bayar RM500,000. Coba kira, jikalau kita dapat diskaun 7%, berapa jumlah yang kita jimat? Sebentar Tuan Haji. Saya Ya. kira 3, 5. Tuan Haji, Ya, setelah saya kira, kita akan jimat 35,000. Banyak tu. Wow! Amazing! Kita terus jimat dah! Benar Tuan Haji. Iya. Tapi Tuan Haji, Apa tapi-tapinya lagi? ada satu surat daripada MQA, katanya PPT perlu bayar untuk kos logistik dan juga penginapan. Baik ada makna tu Tuan Haji oi. Kalau kita ada 50 program, Banyak tu. banyak juga tu kos yang kita kena tanggung. Hai, panas. Menyerap pula rasa. Barangkali Tuan Haji belum baca surat tersebut agaknya. Kau jangan belagak sangat. Kamu berdua baca surat tu, baca habis atau tidak? Dalam senarai penilaian pematuhan tidak termasuk kan? Maknanya kita tak perlu bimbanglah. Sebelum MQA ubah fikiran, lebih baik kita hantar tahun 2025. Iya, begitulah. Diskaun pun dapat, jimat pun jimat. Bijak. Jadi, jangan lupa lah rebut peluang slot diskaun. Jom kita rebut. Wow, amazing lah. Amazing. Kata Tuan Haji Nazrul and Co kita. Okey, kalau rumusan pada sketsa tu, izinkan saya buat rumusan sedikit. Kalau tengok Tuan Haji Nazrul tadi, kalau ikutnya dia punya program, jumlah charge penilaian pematuhan ada 50 program, adalah RM500,000 lah, di mana kita anggarkan yang ini adalah program sarjana muda ke atas, di mana setiap program tu ada RM10,000 lah yang perlu dibayar untuk charge ya. Kemudian Tuan Penasihat tu telah membuat pengiraan di mana 7% itu membawa kepada RM35,000 penjimatan. Yang itu yang Tuan Haji Nazrul tu wow ya. Wow. Yeah. Wow. Okey, jadi banyak ada jimat dari segi 35,000 tu bukan senang nak dapat daripada MQA. Kemudian dari segi surat makluman MQA yang dinyatakan dalam sketsa tersebut adalah surat makluman MQA bilangan 5 2024 yang bertajuk Makluman Pelaksanaan Kadar Fee dan Charge Perkhidmatan Agensi Kelayakan Malaysia, di mana di situ dimaklumkan tentang perkabaran di para 4 lah, di mana selain daripada kadar charge dan perkhidmatan yang kita masih kekalkan, PPT perlu menanggung kos logistik dan penginapan lawatan lah. Jadi untuk itu, kalau dilihat dalam lampiran B sebenarnya kita ada jelaskan bahawa
perkhidmatan yang terlibat adalah perkhidmatan PA, FA dan juga penilaian pematuhan syarat akreditasi sementara dan penuh bagi badan profesional sahaja. Jadi ini bermakna buat masa ini ketetapan ini tidak terpakai untuk proses penilaian pematuhan akreditasi penuh program. Jadi boleh jimatlah. Jadi ini juga yang dimaksudkan oleh Tuan Haji Nazul sebentar tadi. Betul tu. Okey, baiklah Puan. Seterusnya, topik yang kita akan dengarkan selepas ini merupakan soalan yang juga popular. Betul. Yang dinanti-nantikan oleh semua PPT dan juga penonton di luar sana, iaitu berkaitan dengan kaedah tempahan slot diskaun. Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita ke studio 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Puan Laili dan juga Puan Marzawati di studio utama berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan slot diskaun 7% yang ditawarkan oleh agensi Kelaikan Malaysia. Seperti mana yang kita kongsikan sebentar tadi di studio utama berkenaan dengan penilaian pematuhan di dalam Akta MQA di bawah Akta 2007 dan segala misteri berkaitan dengan 7% telah pun terjawab di setiap iklan yang diiklankan. Saya pasti penonton semua sudah tidak sabar lagi ingin tahu cara dan juga bagaimanakah cara untuk menempah slot diskaun 7% yang ditawarkan oleh agensi Kelaikan Malaysia sendiri. Malah saya juga ingin tahu dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan perkara ini. Untuk itu kami bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, iaitu Cik Nisha selaku pegawai yang bertanggungjawab yang menguruskan tempahan slot diskaun daripada bahagian audit institusi. Assalamualaikum Cik Nisha, selamat datang. Apa khabar Cik Nisha? Waalaikumsalam Cik Hafiz. Alhamdulillah, terima kasih menjemput saya ke studio pada pagi ini. Saya berharap sesi kalimat ini dapat beri manfaat kepada PPT kumpulan kedua. Baik, Cik Nisha, kata orang tak kenal maka tak cinta, sudah kenal bertambah mesra. Kasih terpatri, rindu sejahtera, sayang selalu abadi selamanya. Untuk itu saya mempersilakan sekali lagi Cik Nisha untuk memperkenalkan diri Cik Nisha kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Silakan Cik Nisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Saya Cik Kamarulisha binti Muhammad Saleh Kadir, pegawai daripada Unit Pematuhan Akreditasi Bahagian Audit Institusi. Okey, baik Cik Nisha. Saya difahamkan sesi tempahan slot diskaun bagi sesi kumpulan yang pertama telah pun berlangsung 2 hari yang lepas, iaitu pada tanggal 8 Oktober 2024. Boleh Cik Nisha kongsikan serba sedikit kepada penonton kita untuk kumpulan yang kedua ini, bagaimanakah perjalanan dan juga sambutannya? Dan juga saya difahamkan Cik Nisha tempahan slot diskaun oleh kumpulan yang pertama itu sangat memberangsangkan dan kurang daripada 2 jam tempahan slot diskaun kita mencapai 200 ke atas. Silakan Cik Nisha. Ya, Encik Hafiz. Sesi tempahan slot diskaun bagi kumpulan 1 adalah sangat-sangat memberangsangkan. MQA telah mendapat sambutan yang baik daripada PPT untuk mendapatkan slot diskaun 7%. Okey. Encik Hafiz, kiranya jualan kita laris kali ni. Betul. Sebenarnya. Saya berharap sambutan bagi kumpulan kedua juga akan menjadi lebih baik kerana slot diskaun yang ditawarkan adalah sebanyak 400 program, Encik Hafiz. Banyak tu. Okey, baik. Jadi untuk kumpulan yang kedua ini, kumpulan sasarannya lagi besar ataupun lebih besar lagi daripada kumpulan yang pertama, ya Cik Nisha? Betul. Baik, Cik Nisha, bagaimana sebenarnya PPT untuk mendapatkan slot diskaun ini sebenarnya Cik Nisha? MQA akan menghantar email pautan aplikasi tempahan slot diskaun pada 8 Januari 2025 kepada PPT yang telah dijadualkan akan menjalani penilaian pematuhan akreditasi penuh bagi tahun 2027. Tidak lupa juga pautan boleh didapati di website MQA dan juga Facebook MQA. Okey, baik. Jadi Cik Nisha, ada 3 pautan ataupun 3 kaedah yang boleh digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk mengakses 7% yang ditawarkan oleh agensi Kelaikan Malaysia, iaitu yang pertamanya adalah melalui email yang dihantar oleh pegawai daripada audit institusi itu sendiri. Yang keduanya adalah daripada website agensi Kelaikan Malaysia dan yang ketiganya adalah melalui laman rasmi Facebook agensi Kelaikan Malaysia. Baik Cik Nisha, seterusnya, apakah sebenarnya platform ataupun kaedah yang boleh digunakan oleh PPT untuk mengakses sistem tempahan slot diskaun ini?
Soalan yang menarik, Encik Hafiz, sistem tempah slot diskaun boleh diakses melalui komputer riba, telefon pintar dan juga tablet. Bagi memudahkan tuan-puan untuk merebut peluang menempah slot diskaun di mana-mana sahaja. Okey, baik. Cik Nisha, terima kasih kepada Cik Nisha untuk penerangan sebentar tadi. Tanpa membuang masa, dayung telah pun berada di tangan. Perahu telah berada di air dan juga Cik Nisha pun telah berada di studio bersama dengan saya. Tanpa membuang masa tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita kongsikan kepada PPT yang hadir dan teruskan dengan cara-cara bagaimana untuk membuat tempahan slot diskaun ini. Dipersilakan Cik Nisha. Baik, terima kasih Encik Hafiz. Setelah membuka pautan yang diberikan, puan-puan akan terus dibawa ke laman utama aplikasi seperti dipaparkan dalam skrin anda. Terdapat 4 pilihan, iaitu tempah slot diskaun, maklumat program pematuhan akreditasi penuh, manual pengguna dan meja bantuan. Puan-puan perlu menekan butang tempah slot diskaun dan paparan memerlukan tuan-puan untuk memasukkan ID PPT, iaitu ID yang sama digunakan di portal e-semakan permohonan ESP MQA. Contohnya, ABCD College University, ID PPT adalah ABCD 01234, kemudian puan-puan perlu menekan Enter. Maklumat nama PPT dan jumlah program akan dipaparkan secara automatik dan maklumat ini tidak boleh diubah oleh tuan-puan. Hanya nama pegawai PPT, email, nombor telefon serta tanda tangan boleh diisi oleh tuan-puan. Tuan-puan boleh mengisi lebih dari satu maklumat di bahagian nama pegawai PPT, email dan nombor telefon. Ini bagi memudahkan pihak kami untuk menghubungi pihak PPT jika ada keperluan. Perkara penting yang tuan-puan perlu mengambil perhatian adalah membaca, memahami dan bersetuju dengan pernyataan sebelum menekan butang save sekiranya ingin membuat tempahan slot diskaun. Seterusnya, tuan-puan perlu menjana slip tempahan dengan menekan PDF di bahagian bawah paparan dan muat turun atau mencetak slip tersebut. Jika tuan-puan tidak dapat menjana slip tempahan, sila tekan butang sync untuk refresh dan tekan PDF semula. Tuan-puan perlu membaca dan memahami pernyataan yang terdapat dalam slip tempahan. Setelah proses tempahan tamat, MQA akan menilai dan mempertimbangkan tempahan PPT. Akhir sekali, PPT yang berjaya mendapat diskaun akan dihubungi melalui email oleh MQA. Tidak lupa juga, tuan-puan boleh menekan butang manual pengguna untuk merujuk langkah-langkah menempah slot diskaun seperti paparan skrin anda. Seterusnya, jika terdapat apa-apa isu berkaitan menempah slot diskaun, tuan-puan boleh menekan butang meja bantuan untuk mendapatkan nombor telefon dan email pegawai untuk dihubungi. Selain itu, tuan-puan juga boleh menekan butang maklumat program pematuhan akreditasi penuh untuk mendapatkan maklumat terkini program bagi PPT. Okey, baik. Penerangan yang sangat mantap oleh Cik Nisha sebentar tadi berkaitan dengan cara-cara untuk tuan-tuan puan-puan boleh gunakan untuk tempahan slot diskaun 7% yang ditawarkan oleh agensi Kelaikan Malaysia. Baik Cik Nisha, soalan saya yang seterusnya yang juga saya pasti ditunggu-tunggu oleh PPT dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, bagi PPT yang berjaya mendapat diskaun 7% ini, bilakah dan apakah kaedah sebenarnya yang digunakan oleh pihak MQA untuk menghubungi PPT yang berjaya? Silakan Cik Nisha. PPT yang berjaya akan dihubungi oleh MQA menerusi email pada bulan Februari 2025 berserta dengan jumlah caj baharu. PPT hendaklah membuat bayaran kepada MQA pada 1 Mac 2025 sehingga 12 Mei 2025. Kegagalan PPT membuat bayaran dalam tempoh tersebut akan membatalkan kelaikan PPT untuk mendapatkan diskaun. PPT yang berjaya mendapatkan diskaun wajib juga membuat penghantaran dokumen penilaian pematuhan akreditasi penuh berserta bukti bayaran bagi keseluruhan program pada 12 Mei 2025 sehingga 22 Mei 2025. Kegagalan PPT mengemukakan dokumen pada tarikh tersebut akan membatalkan kelaikan PPT untuk mendapatkan diskaun.
Keputusan adalah muktamad dan sebarang rayuan atau bantahan tidak akan dilayan, ya. Okey, baik. Keputusan adalah muktamad dan sebarang rayuan dan juga bantahan tidak akan dilayan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, untuk itu suka untuk saya memperingati tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana untuk ingat sentiasa tarikh-tarikh penting yang ditawarkan, tarikh-tarikh penting untuk slot diskaun. Tawaran slot diskaun daripada agensi Kelaikan Malaysia. Sebelum kita menutup tirai Cik Nisha, untuk Cik Nisha sepatah dua kata daripada Cik Nisha kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita kembali kepada studio utama bersama dengan Puan Laili. Silakan Cik Nisha. Pasti sekali, saya menggalakkan seorang wakil daripada setiap PPT untuk membuat tempahan slot diskaun bagi memudahkan proses tempahan slot diskaun berlaku. Jangan lupa untuk merebut peluang diskaun 7%. Saya mengucapkan semoga berjaya kepada PPT kumpulan kedua dan saya berharap sesi taklimat ini dapat memberi manfaat kepada penonton dan terima kasih untuk Encik Hafiz menjemput saya ke studio pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cik Nisha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat sekali lagi tarikh-tarikh penting sebelum anda menempah slot diskaun dan jangan lepaskan tarikh slot diskaun ini kerana tawaran yang ditawarkan oleh agensi Kelaikan Malaysia sangat wow, amazing sekali. Untuk itu, Assalamualaikum. Jika ada sumur di ladang, dapat tuan hamba menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, dapat kita bersua lagi. Assalamualaikum. Kembali kepada studio utama. Inilah Radio MQA. Berita mutakhir. Tarikh tempahan slot diskaun akan diadakan pada tanggal 8 Januari 2025. Oleh itu, diminta untuk semua PPT bersedia dan jangan lepaskan peluang keemasan ini. Terima kasih saudara Hafiz yang bersiaran dari Studio 2. Saya ingin menyeru kepada semua PPT kumpulan 2 untuk siap siaga bagi merebut tempahan slot diskaun kerana apa yang kita dengar sebentar tadi, dalam masa kurang daripada 2 jam slot tempahan tersebut telah habis direbut. Jadi apa tunggu lagi? Ayo semua PPT. Dan seterusnya, jika saya boleh mohon untuk Puan imbas kembali langkah-langkah penting bagi tempahan slot diskaun yang telah dinyatakan oleh saudara Hafiz dan Cik Nisha sebentar tadi. Ya, boleh Puan Ali. Selain daripada tarikh 8 hari bulan 1 2025 itu yang perlu diingati untuk tempahan slot diskaun, ada 5 langkah tempahan slot diskaun yang perlu diingatilah. Yang pertama, dari segi PPT akan terima pautan ke aplikasi sistem tempahan slot diskaun. Yang ini kita akan emailkan pada hari tempahan slot diskaun itu dibuka. Lazimnya pagilah kita akan buka di situ. Kemudian menerusi link tersebut dan juga pelbagai medium yang seperti yang nyatakan oleh Nisha dan juga Hafiz. Kita langkah kedua adalah PPT masuk dalam sistem tempahan dan tempah. Kemudian PPT perlu isi seperti mana yang dimaklumkan tadi dan ada tanda tangan digital. Kemudian langkah keempat adalah berkaitan dengan PPT akan terima slip tempahan diskaun. Dan akhirnya PPT akan dihubungi oleh MQA sekiranya berjaya mendapat diskaun. Kalau tak berjaya, tak dihubungilah. Oh, maksudnya kalau tak berjaya tu tak dihubungi. Tapi kalau nak confirm kan boleh juga kontak kita lah. Dia ada time frame ke Puan untuk PPT kontak MQA? Kita akan maklumkan pada bulan Februari. So kalau tidak menerima sebarang perkabaran pada bulan Februari, maka tidak berjaya lah. Okey, Puan Mas, jadi terima kasih atas rumusan sebentar tadi. Dan seterusnya saya mohon kepada semua PPT kumpulan 2 untuk sentiasa ingat berkenaan 5 langkah yang telah dinyatakan oleh Puan sebentar tadi. Okey, sebentar tadi Puan ada terangkan berkaitan dengan kaedah baru, format dokumen dan sebagainya. Jadi adakah kaedah lawatan bagi penilaian pematuhan juga membawa revolusi baru bagi penilaian akan datang? Dipersilakan Puan. Ya, sebenarnya memang ada pendekatan barulah untuk lawatan pada kali ini. Lawatan juga kita ada buat pembaharuan di mana dari segi kalau
paparkan di situ. Pendekatan baru semasa lawatan adalah penilaian semasa lawatan lebih berfokus lah. Maksudnya kita ada memberi fokus kepada area-area tertentu untuk dilihat pada permulaan sesi. Jadi kemudian kita akan tentukanlah sama ada lawatan fizikal kemudahan adalah perlu dibuat ataupun sebaliknya, kerana kita akan tidak semua benda yang kita akan tengok pada lawatan pematuhan ya, sebab kini bukan lawatan semasa akreditasi penuh. Jadi kita akan maklumkan kepada PPT sama ada kita perlukan lawatan fizikal di tempat-tempat tertentu ataupun sebaliknya. Kemudian kita ada laksanakan penyelarasan antara panel juga dilakukan semasa lawatan, kerana penyelarasan antara panel ni sangat penting disebabkan oleh program yang kita masuk tu adalah banyak. Jadi kita nak pastikan bahawa terdapat keselarasan antara isu-isu berkaitan institusi. Kemudian dari segi kita juga perkenalkan penggunaan ringkasan eksekutif, di mana kalau lazimnya PPT mungkin dah yang pernah melalui proses akreditasi penuh pun telah pun tahulah tentang penggunaan ringkasan eksekutif, di mana kita akan mengemukakan ringkasan eksekutif di penghujung sesi lawatan, dan PPT diminta untuk meneliti dan juga menandatangani ringkasan eksekutif tersebut. Jadi bila kita ada ringkasan eksekutif tersebut, maka tiada lagi proses maklum balas, maka kita tidak lagi melaksanakan pemberian laporan, draft laporan awal, laporan akhir kepada PPT, dan kemudian ada proses maklum balas yang panjang lah. Jadi kita pendekkan proses ini supaya tempoh proses yang kita ambil secara totalnya tu lebih pendek dan lebih efektif lah. Kemudian kita juga pertingkatkan peranan pegawai MQA, di mana ada pegawai MQA yang kita khususkan untuk melihat dokumentasi dan juga mendapatkan maklumat daripada PPT. Jadi jangan terkejutlah kalau pegawai MQA juga akan turut sama bertanya soalan dalam semasa lawatan, kerana mereka telah pun dilatih dengan sebaiknya untuk mendapatkan informasi daripada PPT, informasi yang berkaitan lah, dan untuk memastikan bahawa kelancaran lawatan dapat dikekalkan. Itu antara perkara ataupun pendekatan baru yang kita perkenalkan semasa lawatan lah. Baiklah sidang hadirin penonton sekalian, terima kasih kepada semua yang telah bersama dengan kami pada hari ini, dan kita telah pun hampir ke penghujung rancangan. Jadi sebelum kita tamat, saya akan membuka kepada sesi soal jawab. Okey, nampaknya Puan, kita ada banyak soalan yang diajukan Puan Mas. Okey, baiklah, saya akan membaca beberapa soalan. Okey, soalan pertama. Okey, daripada Aminah ya. Macam mana jika PPT nak tangguhkan penghantaran dokumen? Boleh ke hantar separuh-separuh? Oh, okey. Penghantaran, kalau pada awal lagi kita maklumkan bahawa penghantaran dokumen ataupun program tu secara keseluruhannya lah, tidak ada separuh-separuh. Jadi kalau nak tangguh, kita akan bagi penangguhan untuk semua program sekali lah. Sebab kita perlu laksanakan secara keseluruhan, kerana kita perlu buat penyelarasan dari segi isu-isu institusi dan juga yang berkaitan dengan institusi lah. Jadi jawapannya adalah tidak boleh hantar peringkat-peringkat. Kita kalau nak hantar, kita bagi penangguhan secara total. Jadi dia akan dapat penangguhan pada tarikh yang untuk semua program, pada tarikh yang kemudian lah, window yang kemudian lah. Jadi apa-apa pun semuanya berbalik kepada MQA lah, sama ada kebenaran tu dapat diberikan ataupun tidak lah. Ya. Okey, soalan seterusnya Puan daripada Encik Maniam. MQA akan masuk lawatan secara serentak ke? Okey, bagi PPT yang pada kali ini, kumpulan kedua ni, yang mana yang programnya banyak disenaraikan untuk pematuhan, maka kita boleh jadualkanlah secara berfasa. Mungkin kalau untuk program yang terlalu banyak, kita boleh tetapkan 2 ataupun 3 kali masuk lah. Okey, dan soalan, saya kira ini merupakan soalan terakhir Puan, kerana kita punya kesuntukan waktu. Okey, jadi soalan seterusnya dan yang terakhir adalah daripada Puan Anita. Bagi PPT yang tidak berminat untuk menempah slot diskaun, bila tarikh akhir untuk update ESP?
Sama juga tarikhnya, kalau berminat ataupun tidak berminat, dia tetap kena update ESP pada tempoh yang terakhir yang tadi kita maklumkanlah, pada berapa bulan, 30 hari bulan 11 tahun ini, supaya kita di MQA pun kita akan melihat dari segi jumlah program dan yang ingin kita masuk, dan kita perlu merancang dari segi gerak kerja lah. Jadi memang perlu update dengan tarikh yang sama. Okey Puan, nampaknya masa telah pun mencuburi kita ya Puan. Jadi kita hanya dapat membaca beberapa sahaja soalan-soalan. Namun begitu, kepada soalan-soalan yang masih belum dijawab, jangan khawatir, jangan gusar, kerana pihak MQA akan menjawab segala persoalan yang telah diajukan oleh tuan-tuan dan puan-puan secara bertulis menerusi laman chat Facebook MQA. Okey, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih lagi mempunyai sebarang pertanyaan lanjut selepas ini, maka bolehlah menghubungi pegawai yang berkaitan seperti nombor yang tertera di bawah. Okey. Jadi Puan, inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah pun sampai, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, dan umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Jadi sebelum kita menutup tirai, izinkan saya dan juga para penonton untuk mendengar sedikit pesanan ataupun kata-kata akhir daripada Puan, dipersilakan. Baiklah, sebagai penutup saya ingin maklumkanlah ataupun ingatkan semula bahawa MQA telah pun memudahkan proses di mana kita telah memudahkan dokumentasi, kita juga telah memudahkan proses lawatan kepada PPT, kita juga ada menawarkan diskaun yang tertentu kepada PPT yang mengemukakan permohonan awal. Jadi perlulah PPT perlu berebut peluanglah yang kita laksanakan ini dan dapat memastikan bahawa permohonan dihantar tepat pada waktunya. Dan saya ingin juga memaklumkan satu perkara yang penting juga, Puan Lali ya. MQA telah pun menetapkan bahawa tempoh maksimum penangguhan adalah hanya 6 bulan sahaja. 6 bulan sahaja. Tidak lebih daripada itu. Jadi sebab kita tidak mahu lagi perkara-perkara yang dahulu berbangkit semula di mana kita ada isu-isu pindah lokasi, kita ada isu surat kelulusan tamat dan sebagainya. Dan jadi kita mintalah perhatian daripada PPT supaya cakna dengan maklumat-maklumat yang kita telah pun sampaikan dan membuat keputusan yang bersesuaian dengan PPT masing-masing. Jadi terima kasih Puan di atas kata-kata yang penuh bermakna, dan suka saya ingatkan kepada semua PPT kumpulan 2 agar jangan lupa untuk merebut slot diskaun yang julung-julung kalinya diberikan oleh pihak MQA pada tanggal 8 Januari 2025 nanti. Dan pepatah Melayu ada berkata, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan untuk itu, sebelum berakhirnya bicara minda kita pada hari ini, saya ingin merakamkan kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Puan Mazinawati binti Muhammad, pengarah bahagian audit institusi, yang telah berkongsi informasi yang cukup padat dan sangat berharga, dan juga sekalung penghargaan yang tidak terhingga kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa bersama kami dari awal hingga ke akhir rancangan. Kehadiran anda semua amatlah bermakna buat kami. Sekian dulu daripada saya, hos anda Lalika Maria Muhammad Jamil. Dan untuk tatapan terakhir sebelum menutup tirai Bicara Minda edisi khas 10/10 2024, terimalah VT terakhir sebagai bingkisan istimewa daripada Unit Pematuhan Akreditasi MQA buat tatapan penonton semua. Untuk itu, Assalamualaikum, hingga jumpa lagi. Ayo PPT, sekarang banyak mudah, komentarlah susah, diskaun juga ada. Uang dan ringgit, anda boleh jimarah, rebutlah diskaun audit pematuhan. Mari PPT, oh mari sedia, buat perancangan, rebutlah peluang. Tapi PPT perlulah cepat-cepat, nanti slot diskaun habis diambil orang. Awas
Tarik tempah slot diskaun. Apa? Catat. Bila? Catat. Mana? Catat. Cepat catat. Okey.